Alright guys, hari ni kita bersama dengan Cikgu Azim ni, Duta KPM. Wih. Itulah dia. Kita nak ucap tahniah lah kepada Cikgu Azim. Di mana Cikgu Azim ni adalah guru pendidikan khas yang dah 4 tahun ya, Cikgu? Ya, betul. 4 tahun. Bagi Dan mantan. dan baru-baru ini dianugerahkan sebagai guru inspirasi. Yeah. Wow, Inspiring teacher. Terima kasih semua. Tahniah Cikgu. Oh, muda lagi terima Cikgu. kasih. Umur berapa Cikgu? Okey, alhamdulillah umur 29 tahun. Allahu Akbar. Hebatlah betul. umur 29. Dah dapat 10 tahun daripada awak Ya betul. 29 dah dapat satu pencapaian yang luar biasa Tahniah cikgu. Alhamdulillah. Kau asal mana? Asal? Saya berasal daripada Kota Baru, Kelantan. Sekarang ni mengajar di sekolah? Saya sekarang mengajar di SMK Kuala Krau, Temeloh, Bandar Ikan Pating, Pahang. Oh, Bandar Ikan Pating. Betul. Sekolah Temeloh, asal Kelantan. Betul. Cikgu orang Kelantan tapi tak ada bunyi Kelantan langsung cakap. Oh ya ke? Belum keluar kau belum keluar. Memanglah biasanya Mungkin, kadang-kadang kawan-kawan saya kalau berasal dari Kelantan ni kebiasaannya mesti ada terkeluar sikit-sikit. Mungkin selain ini dah bercampur kot sebab saya belajar degree di USM Pulau Pinang, so bercampurlah dia punya kari-kari mamak semua benda tu dah bercampur bawah. Tapi Penang tak cakap. Ini macam orang Johor cakap. Oh ya ke? Aduh. Macam pula Asal Johor tu. Apa bila ngajar pendidikan khas ni, tapi tak semua orang tahu rasanya faham tentang pendidikan khas ni. Cuba cerita sikit. Apa itu pendidikan khas? Okey, baiklah. Saya ceritalah serba sedikit ya. Secara ringkas berkaitan dengan pendidikan khas, dan saya yakin dan percaya sekarang ni pun semua masyarakat kita pun dah ambil cakna lah tentang pendidikan khas dan juga murid OKU lah. Okey, secara ringkasnya pendidikan khas ialah pendidikan bagi murid-murid berkeperluan khas ataupun murid-murid OKU lah di sesuatu sekolah khas ataupun sekolah yang melaksanakan program pendidikan khas integrasi ataupun program pendidikan khas inklusif lah. Dan kalau kita sembang berkaitan dengan pendidikan khas, sememangnya dia punya pelajarnya murid-murid OKU. Itulah secara ringkas berkaitan dengan macam mana? Autism termasuk tak? Betul. Autism termasuk di kategori bermasalah pembelajaran. Betul. Dia ada kategori lah. Tapi apa yang Cikgu Azim buat sampai dapat anugerah jadi duta KPM kan? Apa yang Okey, kisahnya bermula macam ni. Okey, secara jujurnya apa yang saya lakukan kepada anak murid saya ini sememangnya sebuah keikhlasan, dan saya tidak pernah pun mengharapkan apa-apa balasan. Memang tidak pernah harapkan anugerah, tidak pernah mengharapkan pujian, tetapi penghargaan. Tapi atas sebenarnya saya perlu ucapkan ribuan terima kasih lah kepada kaunselor sekolah saya, iaitu Cikgu Haspura, kerana mencalonkan saya dalam satu pertandingan ataupun satu penghargaan lah, iaitu anugerah guru inspirasi. Dia mencalonkan saya. Pada masa tu dia ceritakanlah serba sedikit berkaitan dengan diri saya, apa sumbangan saya kepada murid-murid OKU, penglibatan saya dengan komuniti setempat. Jadi apabila saya ini telah dicalonkan dan dikhabarkan ada lebih kurang 5,000 pencalonan untuk anugerah guru inspirasi ni. 5,000 pencalonan daripada cikgu-cikgu. Jadi Cikgu Aspura tu dicalonkan diri dia tak? tak, dia calonkan saya mewakili SMK Kuala Krau lah. Dia mencalonkan saya, mungkin dia tengok saya ada beberapa sumbangan lah kepada kemajuan dia di murid. Dan setelah dicalonkan, alhamdulillah saya telah pun dipilih sebagai salah seorang guru inspirasi pada tahun 2021. So di situ dia telah ceritakan penglibatan saya, dan dimasukkan sekali dia saya punya video-video, dan panel yang ada tu pun yang mengatakan kisah yang berkaitan dengan apa yang saya buat ni pun menjadi perhatian lah di barisan panel-panel juri. So apa kisah dia, Cikgu Azim?
Okey. Apa cikgu buat ni? Antara kisah yang menjadi inspirasi lah yang saya dapat maklum balas daripada rakan-rakan dan juga kenalan baru cikgu-cikgu yang lain berkaitan dengan kejayaan saya membawa seorang murid pendidikan khas iaitu bernama Amir pergi ke Pulau Langkawi menaiki kapal terbang. Okey, itulah salah satu sebuah kenangan manis lah apa yang saya usahakan memberikan makna kehidupan sebenar kepada murid OKU. Okey. Adalah bagaimana boleh berlakunya kisah macam tu sebab di hujung tahun sebelum ni kita orang sama-sama cikgu dengan murid-murid OKU ni bersembang lah. Okey, untuk tahun depan kita nak buat lawatan ke mana? Kita tanya kan. Adalah macam-macam lah, ke Perlis, ke Perak, ke Kelantan. Lepas tu ada seorang murid saya ni yang sangat-sangat special di hati saya iaitu Amir. Dia bagi tahu, cikgu, saya nak naik kapal terbang. Dia cakap macam tu. Jadi saya pun macam semua orang terkejut lah. Oh, kenapa Amir nak naik kapal terbang? Dia kata, saya tengok bila hujung tahun je dia family yang lain, rakan-rakan yang lain pergi bercuti. Ada yang ke tempat lain tapi dia tak pernah pun dapat merasai pengalaman tu. Dan yang dia sebut dia tak pernah naik kapal terbang pun. Dalam dia punya hidup tak pernah lagi. Jadi saya rasa tersentuh dengan permintaan beliau dan saya berkumpul dengan cikgu-cikgu yang lain. Saya katakan kita perlu tunaikan hajat anak murid kita ni. Tak boleh kita tangguhkan. Jadi dengan langkah yang penuh semangat, saya rasa saya perlu tunaikan hasrat anak murid saya ni. Dan orang cakap rezeki lah ya, kita nak melakukan sesuatu yang niat baik untuk memberikan makna kehidupan sebenar kepada murid OKU ni. Alhamdulillah kita telah berjaya untuk mengumpulkan dana sebanyak RM10,000. Dan akhirnya bukan sahaja dapat bawa Amir tetapi bawa lebih kurang 15 orang lagi murid yang lain. Syarikat penerbangan tu ada bagi diskaun tak? Macam mana? Syarikat penerbangan tu ada bagi diskaun tak? Sudah tentu. Sebab murid OKU kan, dia dapat potongan lah. Dengan cikgu lah dapat diskaun ni. Betul. Mestilah kan. Cikgu. Kenapa saya. cikgu dalam banyak kerjaya yang ada dalam dunia ni cikgu memilih sebagai guru pendidikan khas? Apa specialnya cikgu? Okey, baik. Kalau tanya tentang kenapa saya memilih menjadi guru pendidikan khas, yang pertama ialah apabila saya melihat, saya melihat keunikan sepupu saya sendiri ya, sebenarnya OKU, saya tengok ada keunikan yang pada beliau menyebabkan saya rasa terpanggil untuk nak masuk dalam bidang ini. Kalau saya cakap, kalau bukan saya siapa lagi, dan sememangnya tak ramai yang berminat untuk menjadi cikgu pendidikan khas. Okey. Betul. Betul. Dan bagi saya bagi dalam ikhlas dalam hati saya cakap sebagai seorang manusia kita harus menunjukkan impak kepada persekitaran. Okey. Kita kena create impact kepada orang lain. Dan saya rasa inilah yang saya nak sangat berikan makna kehidupan sebenar kepada murid OKU, nak berikan semangat, nak berikan memartabatkan golongan OKU ya, khususnya lah murid OKU. Dan bagi saya makna cikgu pendidikan khas itu sendiri pun special. Kan, special, khas. Jadi sebagai seorang guru pun kita harus lebih special. Lebih lagi special daripada murid-murid special itu sendiri. Itulah semangat yang perlu kita tunjukkan kepada murid, sebab anak murid kita ni tak nampak apa yang kita cuba nak sampaikan. Jadi kita perlu tunjukkan dulu bukti kepada murid-murid kita. Barulah dia rasa macam bersemangat. Bila tengok cikgu ni semangat, dia pun rasa semangat. Itulah yang perlu kita tunjukkan. Cikgu Zim, saya nak tanya sikit. Boleh jadi ke kalau anak-anak murid yang cikgu didik sekarang ni kan, satu hari nanti dia orang pula akan jadi guru. Dia orang ni OKU sekarang tapi dia orang pula akan jadi guru. Untuk pendidikan khas ni. Okey.
Baik, saya ada pengalaman yang boleh saya tunjukkan lah sebenarnya. Saya ada member juga sebenarnya. Nama juga Amir. Oh, special lah nama Amir ni. Aha. Okey, yang ni member ni saya kenal masa latihan mengajar, okey, zaman kita belajar di degree dululah. Okey, dia cerebral palsy. Okey. Alright. Maksudnya dia punya fizikal kurang baik lah, kiranya ada masalah, tetapi dia dapat berjaya menjadi seorang guru pada hari ini. Ui, Dan bagi saya itu salah satu contoh yang sangat-sangat baik. Dan sekarang ini pun dia merupakan cikgu pendidikan khas di Kuantan, Pahang. Dan itulah yang saya rasa saya penuh dengan apa ni orang cakap, semangat-semangat yang positif, yang baik lah untuk saya berikan inspirasi kepada orang lain. Kalau anak murid saya cakap, alah cikgu, saya ni OKU. Cikgu, saya banyak kekurangan. Saya boleh tunjukkan contoh-contoh macam kawan saya ni, Cikgu Amir. Walaupun fizikalnya macam tu, walaupun dia OKU, tapi dia mampu berjaya menunjukkan kesungguhan beliau dan akhirnya menjadi seorang pendidik pada hari ini. Itu dia. Baik, cikgu. Ya. Kebiasaannya cikgu kan, kita ni agak kurang sabar tau dengan budak-budak OKU ni. Betul tak? Tapi macam mana cikgu boleh tahan dan cikgu boleh sabar dengan kerana Betul lah. anak-anak OKU ni cikgu? Ini dajat lah. Betul kebiasaannya kalau masyarakat yang kurang pengetahuan tentang murid-murid OKU, memang dia akan buat hukuman kepada murid-murid OKU ni. Okey. Dan bagi pendapat saya sendiri, Allah mencipta dan menyempurnakan. Sistem yang Allah buat ini sangat perfect. Sangat perfect. Sama juga dengan manusia. Manusia ni the best creation. So saya memfokuskan kekuatan murid tersebut berbanding dengan mencari kekurangan beliau. Dan saya yakin dan percaya kalau murid ini sentiasa dipuji, sentiasa kita berikan semangat, pastinya kita mampu untuk mencungkil bakat yang ada. Dan saya yakin dan percaya setiap murid ni, setiap manusia ini ada kelebihan yang tersendiri. Di sebalik kekurangan, kita sebagai cikgu harus mencari apa kelebihan yang ada. Dan kita sudah semestinya dari segi pihak saya sebagai seorang guru, pastinya kita tahu berkomunikasi dan berhadapan dengan murid-murid OKU ini perlukan pendekatan yang sangat berbeza. Caranya sangat-sangat berbeza. Nak memenangi hati murid OKU ni. Dan kalau kita tengok sendiri pun dari segi sikap, tingkah laku yang sangat berbeza lah. So perlukan sesuatu yang wow factor. Kenapa perlu murid ni suka kepada kita? Itulah yang perlu kita berikan satu watak yang berbeza. Dalam kelas tu kita kena ada banyak watak. Oh, cikgu selalu main watak apa? Kalau mainan watak ni saya rasa penuh dengan watak dan karakter lah. Contohnya hari ni watak sebagai seorang yang pak lawak. Kita buat cerita-cerita yang lawak yang boleh memberikan dia orang rasa seronok. Sebenarnya dalam kelas pendidikan khas ni, kita tak tumpukan sangat dia punya akademik sebenarnya. Yang penting dia rasa seronok untuk datang ke sekolah. Itu je sebenarnya. Datang ke sekolah rasa seronok, dia ada interaksi dengan kawan-kawan sebab seperti kita tahu, murid pendidikan khas ini dia punya IQ memang sangat-sangat rendah lah. So kita memang tak fokus pun kepada akademik semata-mata lah. Kita nak dia datang ke sekolah, dia ada perasaan gembira dan ada interaksi dengan kawan-kawan. Itu pun salah satu kebanggaan dah bagi dia orang. Boleh bersembang kan dengan kawan-kawan, boleh berjumpa dengan cikgu. Itulah salah satu benda penting lah bila dia orang datang ke sekolah. Ya, saya lepas ini cikgu paling disayangi pula. Cikgu, last soalan. Apa nasihat cikgu kepada mak ayah yang mungkin baru dapat tahu hari ini anak dia lahir, ini dia dapat tahu anak dia OKU. Macam mana mungkin cara nak menerima takdir tu cikgu? Silakan cikgu. Isu ni pun sebenarnya dah kebanyakan masyarakat sememangnya ialah betul lah.
ibu dan ayah ni sukar untuk terima sekiranya anak mereka ni dilabel sebagai Tak OKU. normal lah, tak normal Itu Yalah. normal. Siapa-siapa pun memang akan rasa sedih. Yalah. Tapi kita kena ingat apa yang berlaku itu bukannya suka-suka, itu adalah rancangan daripada Yang Maha Esa, dan pastinya ada hikmah setiap apa yang berlaku. Okey? Ya. Dan yang pertama bagi ibu bapa, kita kena redha dengan apa yang berlaku, dan kita kena anggap anak-anak OKU ini sebenarnya bukan ujian untuk dia, tetapi kita berhadapan dengan orang-orang OKU ini sebenarnya ujian untuk kita yang normal. Macam mana kita nak menyantuni orang-orang OKU? Itu sebenarnya ujian. Adakah kita ni sabar? Kadang-kadang apa yang dilakukan ataupun yang dipersembahkan oleh murid-murid kita tu sebenarnya merupakan satu ujian untuk kita. Adakah aku sabar ke tak sebenarnya dengan apa yang dilakukan oleh murid kita lah. So kepada ibu bapa, ikutlah saluran yang betul. Ikutlah saluran yang betul dengan nasihat pakar. Kalau kita rasa anak kita ni memang ada simptom-simptom ataupun menunjukkan ciri-ciri tersebut, bolehlah membawa anak-anak ini ke tempat yang pakar untuk orang kata kita lihatlah. Betul ke tak betul? So kalau betul, bolehlah anak-anak ini dibawa masuk ke kelas pendidikan khas. Sangat-sangat penting kerana kelas pendidikan khas ini ada pendekatan yang berbeza untuk mengajar. Kalau kita masih lagi letak dalam kelas normal, kelas normal, jadi cikgu-cikgu yang mengajar kelas normal ni tak sempat untuk dia nak tengok sejauh mana dia punya perkembangan. Betul tak? Sebab dia nak kejar silibus, nak buat macam-macam. Jadi di akhirnya anak kita nanti akan lebih jauh ketinggalan. Kalau diletakkan dalam kelas pendidikan khas, saya yakin dan percaya cikgu-cikgu pendidikan khas mampu untuk mencari kelebihan yang ada dalam murid tersebut. Kita dah tengok sebenarnya walaupun anak-anak ini kurang IQ-nya dalam akademik sangat-sangat rendah, tetapi bila kita tengok, kita kaji rupanya dia ada kelebihan bahagian-bahagian kemahiran, contohnya dalam bidang IT. Contohnya dalam bidang-bidang yang lain ada. Sampaikan sekarang ini pun di Malaysia ada pertandingan IT challenge untuk murid-murid OKU. Dan telah pun membawa ke peringkat antarabangsa. Itulah yang saya bawa murid saya sekarang ini. Alhamdulillah sebenarnya tahun ini sekolah saya SMK Kuala Krau telah berjaya menghantar wakil Malaysia ke pertandingan Global IT Challenge di Korea melalui murid-murid OKU. Dan hebat. Bila kita tengok pun sebenarnya murid normal pun tidak mampu sebenarnya untuk mewakili Malaysia ke peringkat antarabangsa. Itu salah satu motivasi sebenarnya untuk murid-murid OKU yang lain. Tu dia. Tapi cikgu punya cara cakap, kita orang pun termotivasi ni. Itulah pasal. Betul lah tu. Cikgu memang seorang motivator yang saya ingat. Saya ingat yalah macam Datuk Fazila Kamsah, Prof Muhayyam. Cikgu punya karakter ni saya nampak ke arah tu ni cikgu ni. Alhamdulillah, insya-Allah. Dan itulah sebenarnya salah satu kelainan yang saya nak cuba bawa pada hari ini. Saya sebenarnya seorang motivator. Saya ke sekolah pergi berikan ceramah motivasi kepada pelajar-pelajar, beri rangsangan kepada cikgu-cikgu. Dan keunikan yang saya bawa sebenarnya ialah saya bawa pelajar pendidikan khas ini menjadi facilitator, membantu saya. Serius? Saya bawa budak-budak OKU saya. Ini luar biasa ni. Itulah yang saya kata saya nak memartabatkan murid-murid OKU ni. Saya nak bawa diorang ni ke tengah. Kalau contohnya dalam dalam kursus kepimpinan melibatkan pengawas sekolah kan. So bila melibatkan kursus kepimpinan, pengawas-pengawas ni dia kena berani. Jadi apabila saya bawa pelajar yang OKU ni dan saya berikan pelajar OKU ni mikrofon untuk dia bercakap, perkenalkan diri.
Di situ saya boleh buatlah dia punya pengajaran kepada pengawas-pengawas ni. Awak tengok, murid OKU pun berani tampil ke hadapan. Ini kan pula awak ni yang normal. So dia tiba-tiba budak-budak yang normal ni rasa macam, oi, betul juga kan. So ini sebenarnya salah satu sebenarnya satu side lah yang saya nak berikan jati diri kepada murid-murid saya. Betul dia. Ni. Dia tak perlu rasa malu, tak perlu rasa rendah diri dengan kekurangan. Tengok awak dah berada di hadapan, berada dengan murid-murid yang lain dan sebagai facilitator. Dan anda perlu ingat, tidak ada murid yang lain berpeluang untuk dapat macam ni. So dia rasa bangga. Betul dia. Itulah. Yelah, lepas ni Saya kita anak murid dia pula. Nas. Yes. Kita doakan cikgu dapat datuk lah. Allah maafin. Allah. Muda ni. Tahun depan ni. Allah baik ni, tak perjuangan tu sebenarnya. Perjuangan cikgu ni yang kita sepatutnya kita genarkan. Betul ni, lagi pun nampak perjuangan ni kalau dia dapat datuk pun sesuai. Maknanya orang boleh tengok dia bukan datuk beli. Okey cikgu, terima kasih banyak cikgu. Sebelum tu boleh tak saya nak buat permintaan? Boleh. Saya nak buat permintaan dengan Abang Mawi dan juga Anas. Boleh tak berikan ucapan semangat kepada murid-murid OKU saya. Saya nak rekod ucapan ini. Saya nak tunjukkan kepada anak murid saya ucapan ikhlas, semangat, motivasi kepada murid-murid OKU saya. Sebab saya yakin dan percaya anak murid saya ni dia kenal siapa Abang Mawi, dia kenal siapa Abang Anas, confirm. Jadi bila dia tengok ni artis beri semangat, saya yakinlah dia orang akan penuh dengan rasa bangga dan bersemangat. Baguslah Datuk ni. Saya minta lah. Betul. Saya minta ucapan daripada Datuk, confirm Datuk tahun depan. Okey, silakan Lui. Start Lui. Okey, assalamualaikum buat adik-adik abang semua. Kepada semua ya, anak-anak murid, kepada cikgu. Abang doakan dia daripada jauh je lah Yalah, abang tak pernah jumpa semua adik-adik semua. Abang doakan adik-adik semua akan menjadi orang-orang yang berguna kan di masa akan datang, dan harap-harapnya dapat terus dengar apa yang cikgu ajarkan, apa yang cikgu nasihatkan, dan apa saja yang cikgu ajar. Dan lagi sekali saya doakan semoga adik-adik dan juga cikgu sekali akan berjaya dunia dan akhirat. Amin. InsyaAllah Datuk. InsyaAllah Datuk. InsyaAllah Datuk. Datuk. Terima kasih Abang Mawi atas ucapan yang sangat-sangat penuh bermakna dalam hati saya. Amboi. PR dahsyat cikgu ni. Cepat kot. Abang Mawi dah ni. Jangan baik tu. Aduh. Okey. Anas. Okey. Assalamualaikum untuk adik-adik abang semua yang sepatutnya kita semua sayangi dan cintai. Okey adik-adik. Dengar sini. Awak cakap sikit. Dalam dunia ni, kena faham kita hidup sekejap saja. Satu hari nanti semua akan mati. Dan percayalah, sebab abang percaya dengan adanya adik-adik yang mungkin adik-adik rasa macam adik ada kekurangan dekat sesuatu tempat, tapi sebenarnya adik memberi kelebihan yang banyak untuk abang-abang yang normal. Yang tak macam adik ni sebenarnya. Dan sebenarnya doa-doa adik tu lebih hebat daripada doa-doa kami yang tak sempurna ni sebenarnya. Sebenarnya awak yang sempurna, kita ni yang kurang sempurna. Lagi direct lagi tak ada hijab doa-doa Allah, yes betul. Lagi bersih hatinya Itu dia. Dan akan datuk-datuk adik ni datuk yang seorang ni. Kami. Okey, terima kasih kepada Abang Anas atas doa dan ucapan. Saya sangat rasa terharu lah. Amboi. Sangat terharu. Okey cikgu, terima kasih banyak cikgu. InsyaAllah nanti sampaikan salam pada semua, pada family, pada anak-anak murid semua InsyaAllah. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi.